Ini pun satu kemalangan paling besar yang sedang merebak. Dia bersibuk setengah mati berpuasa, setengah mati berbuka, setengah mati cari kuih raya, cari baju raya, tapi tak solat. Kerana apa? Bulan puasa sebulan je. Kalau solat nak buat semua hidup. Yang sudah bersahur dan dah bangun dah, saat di mana paling mahal, tidak ada solat sunat paling mahal di mata Allah selain solat tahajud. Ramai yang nak bangun sahur, siap makan sahur, tapi tak sempat tahajud. Ini juga merupakan satu kerugian besar yang Allah sudah sediakan untuk kamu bangun. Wake up call-nya dah ada. Kita boleh buat untuk keluarga, tapi kita tak angkat kekuatan. Di samping ibadah fizikal itu, ada ibadah peribadi yang sangat hebat yang namanya tahajud. Maka kerugian yang kedua, orang-orang yang bersahur tetapi tidak diikuti dengan bertahajud. Maka tolonglah, sama ada sebelum masak, terbaiknya sebelum masak lah, bangun tahajud dulu. Okay? Kerana tidak ada solat sunat yang paling mahal harganya di mata Allah. Apa lagi di bulan Ramadan selain solat tahajud. Itu solat malam yang paling mahal. Kalau Ramadan dikata ada tarawih, pakai tarawih penggabung. Okay. Ketiga kita kata, apa yang menyebabkan Ramadannya tidak sempurna ataupun katakan tidak jadi pesta? Ramai orang-orang yang berpuasa, menjaga puasanya tapi tidak solat. Ini pun satu kemalangan paling besar yang sedang merebak. Dia bersibuk setengah mati berpuasa, setengah mati berbuka, setengah mati cari kuih raya, cari baju raya, tapi tak solat. Kerana apa? Bulan puasa sebulan je. Kalau solat nak buat semua hidup. Ni juga orang yang berpuasa tanpa ilmu. Maka kita sama-sama doa pada anak-anak muda kita yang merasakan bahawa berpuasa ini lebih mahal dan lebih istimewa. Kerana banyak benda boleh ada adik specialnya. Makannya banyak, ada orang jamu kat masjid. Ada orang yang bujang-bujang, terus sampai balik kerja terus saja ke masjid. Bukan kerana apa-apa, tak payah beli makanan, maka dia makan di sini. Maka kita doakan semua pada semua penaja atau semua penganjur yang melakukan soal apa ketika menyediakan makanan berbuka ni, angkatlah tangan, jadikanlah semua yang menjamah makanan berbuka kami ini dipilih sebagai calon syurga. Doa banyak-banyak pada penganjur. Doa banyak-banyak pada penaja. Ya Allah, itu aku jadikanlah setiap yang aku makan. Sebab ini diberi percuma oleh pentadbir atau penganjur. Maka kita sama-sama doa. Ya Allah, pilihlah orang-orang yang kau pilih untuk berbuka di masjid ini adalah orang-orang yang engkau pilih untuk masuk ke pintu yang telah dibuka, syurga yang dibuka oleh Allah. Sebab itu kita kata kita kadang-kadang nasib baik dia nak puasa. Kalau dia tak nak puasa macam mana? Kita rasa macam masih nasib baik. Walaupun dia tak solat. Maka tak solat bermakna seperti jasad tak ada kepala, kata Nabi. Orang yang tidak solat bermakna dia ada jasad tak ada kepala. Maknanya dia lengkap dah sebagai manusia. Dia tidak akan lengkap sebagai manusia. Maka jangan ambil mudah anak yang tak solat, lambat solat dan sebagainya. Lambat tu masih boleh kita ungkit-ungkit. Tapi kalau tak solat langsung, maka bulan puasa ini kosong maknanya pada dia. Tak akan dapat namanya ampunan dari Allah. Sebab dia, kita nombor 1, nombor 2, nombor 3. Dia tak boleh lompat. Okay, kita ada syahadah, semak balik syahadah, ini kontrak. Ini sumpah. Sumpah ini disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh malaikat, disaksikan oleh bumi dan disaksikan oleh tubuh kita sendiri. Ni orang yang bersyahadah. Saksinya bukan imam, bukan tok guru, bukan mak ayah kita. Saksinya Allah. Bila kita ajak anak syahadah, bila anak faham syahadah, bila anak beramal kerana dia ada syahadah. 2 kalimah syahadah ini pada anak muda sudah hampir-hampir hilang. Maka semak balik sama-sama. Sebab itu ulama dulu para salaf mengulangi, membaharui syahadah mereka setiap saat, setiap ketika. Kerana ingin merasakan bahawa aku beribadah selepas ini semua-muanya, daripada solat sampai puasa sampai segala dalam kehidupan, disebabkan aku sudah bersyahadah. Maka syahadah ini akan ditanya Allah, apa tanda kamu bersyahadah? Sudahkah kamu menerima semua pentadbiran Allah?
Itu bukti nombor satu, bahawa kita mengakui bahawa syahadah itu ada di kepala kita, syahadah itu ada di jiwa kita, syahadah itu ada dalam setiap penampilan amalan kehidupan kita. Bermakna sekali lagi, kalau dia tak faham syahadah, puasa nak sangkut kat mana? Kalau dia tak ingat dia solat kerana dia sudah mengaku dia hamba Allah. Sebab itu berpuasa dan solat bukan kerana dua kalimah syahadah ini, maka semuanya tertolak. Sebab itu kita kata keyakinan kepada dua kalimah syahadah, pintu masuk yang Allah pilih, musuh Allah jadi hamba Allah. Kalau dia bukan Islam, syahadah dua ayat saja, daripada musuh Allah jadi hamba Allah, daripada tak layak masuk syurga, dia layak masuk syurga. Tahu betapa besarnya penganan syahadah itu dalam menentukan kamu kufur atau tidak, kamu munafik atau tidak, kamu kafir atau tidak, kerana dua kalimah syahadah ini. Sebab itu sekali lagi bangun balik kekuatan, kaitkan, kerana aku sudah berkontrak dengan Allah, aku sudah berjanji dengan Allah, aku sudah bersumpah dengan Allah. Sebab itu ayatnya aku bersaksi. Bila aku bersaksi, otaknya pakai, matanya pakai, telinganya pakai, anggotanya pakai, bumi di mana dia bersyahadah itu akan jadi saksi, malaikat yang sebelahnya akan jadi saksi, dan Allah akan jadi saksi. Ada 4 saksi nanti yang akan didatangkan. Dalam alam barzah saja Nabi akan didatangkan sebagai sebahagian daripada bukti. Sebab itu akan ditanya, kamu kenal tak orang sebelah ni? Dia tak kenal, sebab dia tak pernah pun merasa dia kenal Rasulullah. Jadi kita tak pernah jumpa Rasulullah, tapi kalau kita ada karakter Rasulullah itu, kita pegang semua sunnah Rasulullah, insya-Allah kita kenal. Ini janji Allah. Okey, maka kita katakan jangan senang-senang anak berpuasa tapi tak solat.